Malam ni kita tidak nak baca dalam hadis tu, baca dah baru ni, iaitu hadis Nabi qala haddathani Abdullah bin Muhammad bin Asma' ada nak bincang tu lah. Jadi tidak nak baca semula dah hadis. Pasal baru ni dah baca dah. Sebenarnya dalam hadis ini ada beberapa tempat lah yang perlu dibincangkan. Baru ni minggu lepas kita dah bincang satu daripadanya. Baki lagi tu tak lagi. Yang pertamanya baru ni kita ulas mulalah rekah. Sebab dalam hadis ini ada sebut bila Abbas itu masuk, dan ada beberapa orang sahabat lagi ada depan Sayyidina Umar tu, dia kata, wahai Amirul Mukminin, iqdi baini wa baina hadzal kadhib al-athim al-ghadir al-kha'in. Dia sebut, putuskan kes aku dengan dia ni yang berdusta, pendusta, berdosa, jahat dan khianat. Jadi dia sebut gitu. Kemudian selepas tu Sayyidina Umar kata tu, kita sudah baca dah baru ni, bila Sayyidina Abu Bakar kata gini-gini, kamu anggap dia ni sebagai, lagu tu juga dia sebut, pendusta, berdosa, jahat dan pengkhianat. Lagu tu juga dia sebut. Mengikut sesetengah ulama, saya tak seterima lafaz ini, sebab bukan dalam semua riwayat hadis ini ada sebut gini. Tidak semua ada sebut gini. Hanya dalam riwayat ini ada sebut gini. Baru ni sudah kita baca dah. Hak Imam Nawawi sebutnya, iaitu tidak layak, tidak pernah sabar Abbas ini nak kata begitu. Abbas nak kata begitu kepada Ali. Apalagi kita nak kata memang Ali tu ada sifat-sifat tu tak pernah sabar. Baru ni kita sudah baca dah sebahagiannya. Imam Nawawi petik kata-kata Al-Baziri. Dia kata, kalau kita boleh takwil hadis-hadis yang seumpama ini, kita kena takwil. Tapi kalau sudah tidak boleh takwil, in saddat turuq ta'wiliha nasabna al-kadhib ila ruwatiha. Bila sudah tertutup segala pintu ataupun jalan takwil, maka kita akan katakan yang berdustanya ialah perawi-perawinya. Walaupun mana terdapat di dalam Muslim sekalipun, ataupun dalam Bukhari sekalipun. Itu kaedah ulama, begitulah. Sebab itulah, perkara inilah yang menyebabkan, yang mendorong setengah-setengah orang, dia kata, buang lafaz ini daripada nuskah dia. Buang lafaz ini. Dia tak masuk, dia buang. Mana kira-kira kalau dia cetak, tak ada lah ni, tak ada lafaz ini. Sebab apa? Sebab dia nak memelihara dirilah, nak jaga diri dia, takut-takut dosa, kerana mengisbatkan, mengatakan adanya perkara-perkara seperti ini pada Sayyidina Ali itu. Boleh jadi ulama-ulama yang seperti ini ni, kata Maziri, dia anggap waham ini telah berlaku kepada mana-mana perawi dia. Perawi ini keliru. Dia keliru sehingga
dia mengucapkan begitu, ataupun dia riwayat ini dengan makna, orang panggil riwayat bil makna, bukan dengan lafaz. Jadi dia faham daripada cara balah tu, gitulah kira-kiranya, dia buat gitu. Tapi dia kata kalau lafaz itu kita tak dapat tidak, kita kena terima. Dan kita tidak boleh kata perawi-perawi dia tu waham. Kita tak boleh kata gitu, sebab orang-orang kemah, orang-orang molek ni. Maka hak paling moleknya kita kata semua kita sudah sebut dah baru ni. Maknanya kalau betul Ali ni seperti dalam kepercayaan ataupun dalam pahaman Abbas itu, maka dia adalah pengkhianat, sebab dia ambil hak orang. Orang ambil hak orang ni berdosa. Hak orang dia dakwa, hak dia itu pelawak. Lagu tu kalau betul. Ali pun maknanya sebaliknya menganggap gitu juga. Itu takwilan yang telah dibuat oleh ulama. Kalau mengikut Sindi, Abul Hasan As-Sindi, dia kata gini, iqdi baini wa baina hadzal kadhib al-athim, putuskan kes di antara aku dengan pendusta yang berdosa gini-gini ni. Maksud dianya baini wa baina man yu'amiluni mu'amalatan man yattasifu bihadhihi al-awsaf. Tu dia. Sindi ni dia rajin jenis takdir-takdir gitu. Kau putuskan kes di antaraku dan di antara orang yang melayani aku seperti dia melayani orang yang bersifat dengan sifat gini. Gini. Mana dia layan aku ni, dia buat aku ni serupa orang yang bersifat dengan pendusta, berdosa, jahat, khianat. Gitu. Itu dari segi takdir dia. Wahada, ini kata dia berdasarkan mana dia tidak senang hatilah dengan layanan ataupun sikap Ali terhadapnya. Walaupun pada hakikatnya, sebenarnya layanan Ali itu tidak gitu, dia serau. Orang buat dia tu lagu tu. Itu takwilan tu. Itu orang panggil takwilan. Wahada yajri bainal akabir fil muamalat. Perkara-perkara yang seperti ini boleh berlaku di antara orang-orang besar pun dalam muamalat ni. Hak ni serupa tu juga, dia kata fara'aitu ma'hu kadhiban, yani engkau melayani dia. Yani hak Sayyidina Umar kata ni, bila naik Sayyidina Abu Bakar, engkau melayani dia seperti mana kamu berdua lah melayani dia seperti mana kamu melayani orang yang bersifat dengan sifat berdusta, berbohong, dosa, begitu gini. Itu mengikut takwilan yang dibuat oleh Sindi. Maknanya macam-macam. Ada ulama yang tak setuju. Dia kata ini waham perawi, habis cerita, keliru dia ni. Sebenarnya tidak lagu tu. Tak payah takwil-takwil. Orang yang cuba takwil itu sebab dia melera lah. Ada dalam Muslim ni ke mana-mana. Dan perawi-perawi dia orang molek-molek ni. Tak ada apa masalah. Jadi kalau kita duduk kata wahai ni, banyak naklah wahai. Gitu. Tak apalah. Itu perkara yang pertama yang kita dapati di dalam hadis ini. Perkara yang kedua, iaitu dalam hadis ini ada sebut ma tarakna sadaqah, apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Itu Nabi kata. Bila Fatimah pergi ataupun hantar orang, dalam setengah riwayat kata dia pergi, dalam setengah riwayat kata dia hantar orang. Dalam setengah riwayat pula orang yang dia hantar tu maksudnya suami dia sendirilah, Sayyidina Ali. Begitu. Bila pergi nak menuntut saka daripada ayah dia yang Nabi SAW, maka Abu Bakar kata tak boleh. Sebab Nabi kata dah kan, ma tarakna sadaqah, apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah ataupun adalah sedekah. Kalau kami tinggal, kalau ada apa-apa dulu milik aku pun, itu adalah sedekah. Imam Nawawi juga sebut, cuma dia sebut rekas dalam syarah dia tu. Dia kata
setengah-setengah puak Syiah hak jahil kata dia. Dia dakwa ma ni mansub, ada apa ni, sedekah tu mansub, dan ma tu ma nafiyah. Bukan ma mausul. Hak ramai-ramai kita semua ni duduk pakai kalau kita mengaji Arab. Ma tu ma mausul, jadi mubtada. Dari segi i'rabnya sedekah tu jadi khabar. Sebab tu sedaqatun, ma tarakna sedaqatun, bacanya gitu kita ni. Tapi Imam Nawawi pun sebut di situ, dan dalam kitab hak depan ana ni, Takmilah Fathul Mulhim pun dia sebut juga, dia ambil juga Imam Nawawi tu, cuma dia panjang sikit. Gapo dia hak dia panjang tu, maknanya kalau kita sepakat atas ni lah. Tapi kalau mengikut Syiah, dia kata ma tu ma nafiyah. Tarakna sadaqatan, dia baca gitu. Sadaqatan tu dengan mansub, mana kami tak ada tinggal sedekah. Nabi kata begitu. Makna dia gitu. Dia bertukar lah jadi. Huruf tu jadi bertukar. Bila huruf tukar, jadi makna dia bertukar. Makna kami tak ada tinggal sedekah. Lepas tu dah tidak tinggal sedekah, kau dia saka lah. Lepas tak bunyi jahat pakai lah. Itulah kekiranya. Kita tidak kata gitu. Kita kata apa yang kami tinggal adalah sedekah. Apa-apa yang kami tinggal adalah sedekah. Hak Syiah sani, hak apa ni, Imam Nawawi sebut pokok jahil Syiah ni, dia kata satunya tak boleh kita baca lagu tu sebab bercanggah dalam riwayat. Dalam riwayat tak ada baca sadaqatan lagu tu. Hak adanya sadaqatun, semuanya lagu tu. Selain daripada tu, kalau kita tengok hadis hak kemudian ni, hak Aisyah selepas pada tu, hadis hak kemudian ni, hak berikut ni, Aisyah kata mana ni, isteri-isteri Nabi pakak nak hantar orang lah, nak suruh pergi minta bahagian dia, sedekah dia. Minta sedekah, nak minta apa ni, bahagian dia tu, saka bahagian dia tu. Ada dalam riwayat tu kan. Jadi Aisyah pun tegur. Aisyah tegur, dia kata mana? Ni. Ni tidak sudah. Ni. Kalau dalam riwayat, dalam kitab ni dia buat tajuk suku pula, iaitu haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin. Sini atas pada tu dia buat tajuk bab qaulin Nabi la nurah ma tarakna fahuwa sadaqah, gitu. Kalau kita tengok pada riwayat ini ni, Aisyah kata isteri-isteri Nabi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka nak hantar orang pergi jumpa dengan, nak hantar Uthman biar berjumpa dengan Abu Bakar untuk minta saka mereka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun kata, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la nurath ma tarakna fahuwa sadaqatun. Ini menunjukkan bahawa hak tadi ma tarakna sadaqatun, bacanya bukan sadaqatan. Sebab apa? Berdasarkan riwayat ni tentu dah tak boleh baca fahuwa sadaqatan, tak boleh lagu tu, tak erti nahu tu lagu. Ma tarakna fahuwa sadaqatun, ada fahuwa, bermakna sadaqatun tu jadi khabar. Betul lah hak tadi ma tarakna sadaqah, jadi ma tu jadi mubtada, sadaqatun tu jadi khabar. Itu dari segi kaedah pun gitu. Dari segi riwayat tak ada ma tarakna sadaqatan, tak ada. Dari segi nahwu pun memang tak boleh. Sebab apa? Sebab riwayat kemudian tu ada fahuwa sadaqatun, gitu. Masalah hak ni pesaka ni, masalah pesaka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada ke tak ada? Ini adalah satu perkara yang menjadi perbahasan dan pertikaian di antara ulama-ulama ahli sunnah dan Syiah. Sebab Syiah dia kata Nabi ada 3 pesaka, lepas tu tak bagi ni jahat lah. Dia pergi ke situ selalu. Jahat pemimpin-pemimpin ni, Sayyidina Abu Bakar, sampai zaman Sayyidina Umar pun tak bagi juga. Dosanya gitu. Sampai zaman Sayyidina Uthman pun tak bagi juga. Sampai zaman Sayyidina Ali, kan weh, Sayyidina Ali tak puih juga.
Jadi jahat belaka lah kalau lagu tu. Tak ada dalam riwayat mana-mana riwayat dia pun tak ada Sayyidina Ali bui. Kalau nak kiranya hak betulnya bui lah pesaka apa ya lah berapa keturunan kemudian pun dah tahu dah siapa-siapa boleh. Lepas hak tu moga reti belaka ke kaedah pesaka. Tak ada bui juga. Dengan sebab itu kita kata tak betul tu dakwaan puak-puak dia tu. Yang kata ini semua jahat semua. Sebab kalau jahat Pakar Ali jahat, takkan dia nak terima lagu tu. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, kalau pesaka Nabi, saya nak wakar dia nak susu pesaka Nabi, tak pernah siapa. Sebab bukan Fatimah saja boleh kalau pesaka Nabi, anak dia boleh. Sayyidina Umar, anak dia bini Nabi juga, boleh juga. Boleh lah kalau lah demo ni orang dunia, kata gila dunia, gila harta, supaya orang Syiah dakwa, sepatutnya dia bui kepada Fatimah. Sebab bukan boleh ke Fatimah saja, anak dia pun boleh. Ni tak boleh berlaku. Ini menunjukkan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan juga orang lain-lain betul dah molek, tak ada apa satu. Ni cerita ni dipunahkan oleh puak-puak kemudian. Hak asalnya molek dah. Tak ada apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kata kalau pesaka ni boleh, bapa Fatimah tu tidak berkerah. Dah Abu Bakar kata tak boleh, dia waktu ambil lah hadis dia pula boleh. Ni Nabi kata kat aku, royak kat aku. Apa dia tak kata lagu tu? Dalam riwayat mana-mana bila Abu Bakar kata gitu, dia senyap. Dia senyap. Senyap tu menunjukkan dia tak tahu. Abu Bakar tahu. Ataupun dia tak boleh nak jawab, dia tak ada hujah lain. Kalau dia ada hujah lain menunjukkan bahawa ada anak Nabi ataupun Nabi ni meninggalkan pesaka, tentu dia kemuka dah pada masa tu. Sebab bukan masalah nak harta, masalah apa? Masalah agama, masalah hukum, menegakkan hukum. Tidak jadi keliru sampai kemudian paklon ni orang duduk kata Nabi ni tak ada meninggalkan pesaka. Cuba kalau Fatimah sebut pada masa tu, kan senang. Tidak keliru orang, bukan masalah berebut harta ke apa, nak ayat hukum. Tak ada juga. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, kalau kita kata mengikut dalam riwayat ni, kita akan jumpa akan datang dan kita akan bincang juga. Dia kata bila Sayyidina Abu Bakar sebut ma tarakna sadaqah, Nabi kata Fatimah pun marah, serah hatilah, kecil hati, dan dia tak kecek, pak mati. Dia mati tengah malam ni, kita baca dah bagus. Sayyidina Ali tak royak pada Abu Bakar. Maknanya cara bala benar lah. Kalau kita tengok riwayat. Sebab itu setengah-setengah ulama dia kata ada sesuatu ni dalam hadis ni nampak gelak, tidak terang boleh. Iaitu dari segi dirayahnya, dari segi isi kandungan dia tu, apabila dinilai dengan neraca dirayah akal, kita ambil kira sifat-sifat sahabat, ambil kira Nabi, ambil kira semua, tak pernah sabar benda lagu ni boleh berlaku. Adakah patut kita kata Fatimah ni dah orang royak, Nabi kata lagu tu yang marah? Patut orang royak hukum dia marah? Hukum tu bukan hukum orang lain, hukum ayah dia. Kalau lagu tu Fatimah ni lah nombor satu sekali dia menentang hadis, menentang Nabi SAW. Adakah puak-puak dia nak kata gitu? Dia tak akan kata gitu, dia tak berani nak kata gitu. Tapi gitulah. Maknanya kalau kita terima, masalahnya orang dia bila berhadapan dengan kita dan kita demo pun ada juga dia kata lagu tu. Ni Fatimah ni tak kecek dengan Abu Bakar, marah, pak mati. Dalam kita demo pun ada. Kita ni hak tak ngaji molek ni sengih-sengih. Gitu. Kising-kising bila dia kata gitu. Amalan ni kita nak bicara tu. Nak bicara. Apa cerita sebenarnya? Itulah berapa hujah kita kata kalaulah Abu Bakar royak hukum, tiba-tiba dia marah, tak kena tu. Itu orang panggil dari segi dirayah, menilai hadis dengan neraca dirayah. Patutkah orang serupa Fatimah tu dia nak marah orang royak hadis Nabi? Ataupun dia menganggap Sayyidina Abu Bakar ni pembohong? Bukan Sayyidina Abu Bakar saja, Sayyidina Umar pun ada. Sayyidina Umar pun faham lagu tu juga. Sayyidina Umar pun tahu, kan kita sudah baca dah baru ni hadis tu terjemah dah. Sayyidina Umar tanya, tak tahu lagu tu? Betul, Nabi ada ayat. Kamu ada tak? Kamu dengar? Ada. Ali pun kata.
Abbas pun kata, maknanya ada dengar belaka. Dah ada dengar belaka, Fatimah ni makna dia marah tu apa? Kalau marah kepada hadis tu makna marah ke Nabi? Tak kena tu. Ataupun Nabi tak kata begitu, dia marah kepada Abu Bakar. Bukan Abu Bakar saja sekarang ni. Sepatutnya dia marah pakai Ali, pakai suami dia tu Ali. Sebab Ali pun terima sini. Ali pun terima. Dalam riwayat baru kita sudah baca dah. Tak boleh pergi belakang. Ini kalau kita tengok dari sudut hak kita. Hak sebenarnya, bila Abu Bakar sebut hadis tu, falam tukallim, Fatimah pun tak kecek lah dengan Abu Bakar. Tak kecek tu muka dia terang dah pada dia. Hak ghadibat wajadat gapo tu hak sebut dalam hadis ni, itu adalah tambahan perawi. Itu adalah idraj binar rawi. Mengikut kaedah hadis ni. Itu hak selit, hak perawi selit. Hak perawi selit celah-celah tu. Dia faham bila tak kecek, tak orang tak kecek ni marahlah. Padahal tidak semestinya orang tak kecek tu maknanya marah. Tak kecek tu boleh jadi selesai dah. Nak kecek waktu dia lagi. Takkan mana tak kecek tu mana marah sampai 3 hari lebih daripada 3 hari. Nabi marah lagu tu. Takkan Fatimah ni jenis lagu tu. Kerana dunia, kerana harta benda ni dia jadi marah sampai tak kecek dengan Abu Bakar sampai mati. Itu haram. Apalagi Abu Bakar dia royak hujah dia. Dia bukan royak pendapat dia. Dengan sebab itu, hak paling moleknya kita kata Fatimah pun tak kecek dengan Abu Bakar dalam perkara tu. Moga jelas dah. Nak kecek apa lagi? Lepas tu kata marah, kecil hati ke apa ni? Itu tafsiran perawi, selitan perawi. Dia faham bila kata tak kecek ni mana marah, kecil hati. Maka dia pun bubuh. Hak dia bubuh tu lah ke mana? Tu nanti kita akan cerita kemudian. Cuma di sini sebelum tu kita nak tengok, ini dalam kitab kita, dalam kitab Syiah pun lagu tu juga. Sebenarnya orang Syiah ni dia kata, Nabi ada 3 pesaka. Orang ahli sunnah ubah, start mula ubahnya kata dia start Abu Bakar. Situlah hak jahat orang ahli sunnah ni, start awalnya punah agama ni situ. Waktu Abu Bakar, Umar pula punah. Lama-lama jadi kemah. Siapa kala ni duduk pakai kata Nabi ni tak ada tinggal pesaka. Padahal Nabi ada tinggal pesaka kata dia. Sebab apa? Dia kata, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Ada dalam Quran, Allah pesan kepada kamu berhubung dengan anak-anak kamu, anak lelaki dapat 2 bahagian daripada anak perempuan. Mana anak perempuan dapat juga. Lepas tu Nabi ni tidak ayah kan? Allah pesan kepada kamu, mana bapa, ibu, kamu tu masuk Nabi juga kata dia. Nabi ni kan bapa juga, tu Fatimah tu anak dia. Jadi sepatutnya ada bagianlah kata dia. Tu ayat Quran, mana nak boleh lawan kata dia. Sebab tu dia kata, ini masalah. Kalau hak tidak ngaji kat masalah lah. Hak tu ya jadi ramai orang kena dengan Syiah ni mepeh jadi. Jadi bengong, jadi pening lalat. Ni lah. Pasal dia tidak tahu cara dia. Mungkin benda ni benda lama dah. Cuma tempat kita ni baru. Jadi orang kita tidak bersedia. Dia awak mari hak sudah bersedia dah. Orang-orang dia tu kita tak tahu. Tapi kalau kita tahu hak perbahasan ulama, tak ada jadi masalah hak tu. Kita jawab, ulama-ulama kita jawab dah dulu. Baik. Demo kata mana? Kalau anak tu bunuh ayah, boleh bersaka? Boleh bersaka kok. Mengikut kaedah Syiah, boleh bersaka. Anak bunuh ayah, anak jantan, anak perempuan, tak kira lah. Dah kalau mengikut ayat sani, setiap anak ni boleh bersaka. Bapa dia berkata hak bunuh ayah tu tak boleh bersaka. Apa? Cuba je. Dia kata itu dia kenal lah pula. Dia kata ayat ini tak boleh pakai umum. Ada perkara-perkara yang dikecualikan. Lagu tu juga kita kata. Kita kan kata lagu tu lah, mengikut kaedah umum yang gitu. Tapi dalam kes-kes tertentu dikecualikan daripada umum. Itu orang panggil mengikut kaedah usul tafsirnya, usul fiqhnya orang panggil umum maksus. Ayat ini ayat umum maksus, umum yang dikhususkan. La yarithul qatil
al-maqtul. Pembunuh tidak menerima pesaka daripada yang kena bunuh, walaupun asalnya memang dia boleh pesaka. Kamu bukan lagu tu. Apa-apa tak pakai ayat tadi. Dah muka Quran tak ada sebut bunuh ke tidak bunuh. Asal ayo. Mati boleh lah anak. Apa tak pakai. Dia pun tak boleh juga. Dia kata kamu nak pakai lagu mana? Ni ayat Quran, ni hadis. La nurat ma tarakna sadaqah. Kami tidak dipesakai, apa yang kami tinggal adalah menjadi sedekah. Ini hadis, mana boleh nak lawan dengan Quran? Mana boleh nak taksiskan Quran? Kita tanya hak tadi lah. Lepas tu dia mau taksiskan apa ni, anak yang bunuh ayah tadi tu dengan apa? Tidak dengan hadis. Dan kalau hadis, mana tinggi hadis tu dengan hadis ni? Mana tinggi kedudukan? Hadis itu tidak sampai ke peringkat mutawatir, sedangkan hadis ni sampai ke peringkat mutawatir. Ulama-ulama hak kata tak boleh gitu gini pun dia kata kalau hak mutawatir boleh. Ni mutawatir. Kalau hak tak boleh hak tu. Gitu. Sopa juga. La yarisul kafir al-muslim. Orang kafir tidak boleh menerima pesaka orang kafir. Ayat. Hak muslim tak boleh terima. Sopa juga. Kalau nak kira ayat tadi, ada pun ayat boleh pesaka lah anak. Mana dia ayat kalau ayat tu kafir, ayat tu Islam, anak kafir tak boleh? Mana dia ayat? Kamu buat lagu mana? Kalau anak tu kafir, kamu bui ke? Kamu tak bui kan? Sebab apa tak bui? Namun ayat tu ada. Dia kata pergi dengan hadis. Lagu tu lah kaedahnya. Kita pun pakai lagu tu juga. Itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima, kita nak tengok kita hadis dia sendiri. Maulana Taqi Uthmani, dia buat mari. Sebab apa orang-orang alim di Pakistan ni dia berhadapan dengan benda ni. Jadi dia terpaksa kena bahas benda ni lah. Kalau kita cari dalam kitab Arab tak jumpa orang Arab, sebab dia tak jumpa benda-benda gini. Jadi dia tidak mengalami masalah tu. Dia sebut wa yatabayyanu min ba'd riwayat asy-Syiah aidan anna ahlal bait kanu yaquluna bi'adami qismati mirath an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna al-anbiya alaihimus salam lam yatruku mirathan. Jelas daripada riwayat Syiah juga menunjukkan bahawa ahlul bait tidak berpendapat ada pesaka Nabi. Tak ada. Bahkan para Nabi tidak ada meninggalkan pesaka. Umpamanya, faqad akhraja Abu Ja'far Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi dia, serupa dengan Sahih Bukhari kita. Setara itulah dia sebut. Dengan sanad dia sebut ni. Tak apalah ini. Hak dia ni. Daripada Ja'far As-Sadiq. Beliau kata, innal ulama warathatul anbiya. Wa dhaka annal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinara. Wa innama awrathu ahadith min ahadithihim. Faman akhadha bi syai'in minha faqad akhadha bihazzan wafira. Fanzuru ilmakum hadha amman ta'khudhunah. Fa inna fina ahlal bait fi kulli khalafin udula yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Itu hadis Syiah. Ulama tu, para ulama tu pewaris Nabi. Serupa dengan kita tu. Ini kerana para Nabi itu tidak meninggalkan pesaka berupa dirham dan dinar. Tak ada. Tak ada. Mereka hanya meninggalkan perah pesaka berupa hadis-hadis. Sesiapa yang mengambil sedikit sahaja pun daripada hadis-hadis peninggalan Nabi itu, berarti dia telah mendapat habuan yang besar. Kamu kena perhatilah ilmu kamu ambil daripada siapa, dan seterusnya. Lepas tu dia kata, tengok lagi Usul Kafi jilid 1, muka surat ni. Dan dalam hadis dia ni dia sebut para nabi hanya, dia sebut innama adat hasar. Mereka hanya hak dia tinggal, hanya hak ni. Tak ada dah hak tu. Jadi berdasarkan riwayat Syiah juga, sebenarnya dia tak ada. Tak ada apa ni boleh terima pesaka juga. Tapi pokok Syiah takwil. Satunya,
Dia kata ni banyaklah cara-cara dia takwil. Satunya taqiyah, biasalah tu. Yang keduanya, hak dalam hadis ni dia sebut, kata dia tidak menerima pesaka berupa duit, dinar dan dirham. Bukan tanah. Fadak tu tanah, kata dia. Tapi ada riwayat lain pula dalam riwayat Syiah ni, dia sebut mereka tidak boleh terima pesaka tanah juga. Lepas tu dah ni PT Mah tak boleh, tanah pun tak boleh pula dalam riwayat lain. Mana ada je lagi, tak boleh, tak ada. Serupa, tapi dia tak serupa dengan kita. Nak win apa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat ni jahat tu tekan macam demo tu lah jahat, tak bui. Gitu cerita. Itu perkara yang kedua lah berhubung dengan hadis ini. Perkara yang ketiga yang disebut di sini ialah puak-puak Syiah ni, bila dia tahu, dia tak boleh pergi. Kalau sebut atas dasar pesaka, tak boleh pergi. Sebab kata saat ni, sebab bincang saat ni lah. Dan tidak nampak Abu Bakar tu jahat, bahkan Abu Bakar tu betul. Sebab kalau untuk kepentingan dunia, Abu Bakar sepatutnya bui pesaka. Sebab kanak dia boleh juga, boleh juga. Umar pun boleh juga. Dia tak boleh pergi. Maka dia buat cerita lain. Dia kata tak, ada juga. Ini salah satu cara yang lain. Dia kata masalah fadak ni, harta fadak ke apa ni, Nabi boleh secara faid, dalam bentuk harta faid yang kita sudah bincang dah sebelum pada ni. Gapo dia harta faid tu? Dia kata Nabi bukan Fatimah boleh ke Fatimah ni, hak ni bukan sebagai pesaka, tetapi sebagai Nabi bui ke dia, hibah. Dia kena kot tu pula. Kalau kamu tak saya terima hak ni sebagai pesaka, kita ada hujah lain, kata, iaitu Nabi bui dah kepada Fatimah hak ni tanah fadak. Pesaka tak boleh, tapi kalau bui tak boleh semasa dia hidup. Bui tak boleh. Dia kata Nabi tak boleh bui ke anak dia, jadi harta dia. Begitulah yang berlaku. Dia kata, ya sebenarnya tak boleh. Kalau kata lagu tu pun tak boleh. Kita nak tahu. Nabi wasiat ni, Nabi bui pesaka ni, apa dia bui lah, hibah kata. Dia bui ni ada saksi kah? Fatimah boleh bagi saksi? Sepatutnya kalau dia betul, memang Nabi telah bui dah ke dia bagilah saksi. Ni saksi, hak ni aku tuntut ni bukan atas dasar pesaka. Sedangkan dalam riwayat kebanyakan dia sebut pesaka dia pergi tuntut tu, bukan dia pergi tuntut tanah hak Nabi bui dah ke dia. Kalau bui dah ke dia, apa timbul masalah pesaka? Dia tak ada dalam masalah pesaka ni nak minta kat dia. Dia kena minta Nabi bui dah kat aku tu, ni saksinya. Mana ada saksi? Pas Nabi kata begitu tu ketika mana? Ketika sakit. Itu orang panggil wak lari pesaka. Sebab yang akan menerima pesaka daripada dia bukan Fatimah saja, ramai lagi hak lah. Sedangkan dia kata la wasiyata li warithin. Kan dalam hadis ada sebut la wasiyata li warithin, tidak boleh wasiat kepada orang yang memang berhak menerima pesaka. Dan dia berhak nak wasiat ke dia lagi, dia akan boleh lah, bila mati akan boleh. Itu dia. Lepas pada tu, dari segi saksi tak ada saksi. Orang dia bawa saksi pun tak lagi, tak ada saksi tu yang boleh dipakai, tak boleh diterima. Dan dalam riwayat-riwayat tak ada sebut pun kemukakan saksi itu. Hak jadi saksinya, hak Syiah katanya siapa dia? Ali dan Ummu Aiman. Ali dan Ummu Aiman. Dah kalaulah Ali ni tahu dah ni Nabi bui ke bini dia, apa yang pergi minta pesaka pulaknya? Tak payah minta pesaka. Itu situ menunjukkan cerita hak bui ni tak kena. Kalau nak kira dari segi saksi tu, kalau ada pun lagu tu tak cukup syarat. Nak sabarlah kalau Abu Bakar tolak.
Munasabah lah kalau Abu Bakar tolak. Farajulun wa imra'atan. Kalau orang Tina tidak seorang, dua. Wastashhidu syahidain min rijalikum. Kalau lelaki dua, Ali seorang, Ummu Aiman tu Tina. Kalau tak ada lelaki dua orang, farajulun wa imra'atan. Seorang lelaki, dua orang perempuan. Sini seorang. Sebab dia mereka ni dia cerita, dia tak boleh nak cari bukti menunjukkan ada saksi, dia buat cerita. Tak ada lagu tu. Ada satu riwayat yang dia sebut iaitu Fatimah pergi dengan dekat Abu Bakar. Abu Bakar pun kata dia tak boleh tinggal apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Dia tak boleh ubah. Lagu mana Rasulullah buat, dia nak buat lagu tu lah. Fatimah pun pergi jumpa dengan Abu Bakar. Dia pun kata Rasulullah pun ikat aku dah padat tu. Tu cerita. Faqala laha, Abu Bakar pun kata, ada bukti? Saksi? Dia pun, Fatimah pun mari Ali pun saksilah, jadi saksi. Lepas tu dia mari pula Ummu Aiman. Faqalat alaysa tashhadu anni min ahli al-jannah? Dia cerita. Fatimah kata, mu tidak bersaksi ke aku ni ahli syurga? Balah gitu mon. Dia cerita. Abu Bakar kata, memanglah aku terima untuk ahli syurga. Abu Ahmad berkata, maksudnya Fatimah kata lagu tu kepada Abu Bakar dan Umar. Pada tu qalat fa ashhadu, aku bersaksi, kata Ummu Aiman, Nabi telah widah kepada Fatimah tu fadak. Abu Bakar pun kata, kalau iya fa bi rajulin wa imra'atin tastahiqinha, adakah kamu akan mendapat hak ini dengan kamu mengemukakan saksi seorang lelaki dan seorang perempuan saja? Tak boleh lagu tu. Qala Zaid bin Ali. Ini Zaid yang puak-puak Syiah Zaidiyah kata dia sebagai pemimpin dia, imam dia. Zaid bin Ali berkata, wa aymullah law raja'al amru ilayya laqadaitu fiha biqada'i Abi Bakar radhiyallahu anhu. Dia kata kalau kes ni mari depan aku, berkata dia, aku akan putuskan seperti Abu Bakar juga, kata dia. Padahal dia ni anak cucu Fatimah juga. Maknanya dia tak sokong. Kalau kita nak kata biarlah, waktu Ali itu imam yang didakwa oleh puak-puak Zaidiyah sebagai imam dia tu, katalah itu makna betul dah Abu Bakar putuskan itu. Tetapi masalahnya riwayat ini tidak sahih, dhaif, sanad dia dhaif jiddan. Perawi-perawi dia ni Syiah belaka. Tak boleh pergi mana ni rekaat dia. Bagi kita pula, kita kata Nabi ni dari segi hikmat dia apa tak molek, ada pesakon, ada hikmat dia, dikecualikan daripada kaedah biasa. Iaitu kalau Nabi ni dia ada pesaka, tinggal pesaka, orang boleh tuduh dia ni perjuangan dia ni ada kepentingan juga untuk keluarga dia. Sebab apa? Imam Nawawi pun sebut dalam syarah tu, hak jadi milik Nabi betul banyak. Hak jadi milik Nabi. Di antaranya hak Imam Nawawi sebut dalam Fathul Bari, dalam Syarah Muslim, apa Imam Nawawi sebut, dia kata di antara hak harta hak Nabi boleh ke dia, jadi memang milik dia lah semasa hidupnya, iaitu harta yang diwasiatkan oleh seorang sahabat daripada Yahudi asalnya, orang Yahudi, namanya Mukhairiq. Dia ni Yahudi, lepas tu masuk Islam.
Dia duduk di kalangan Bani Nadir. Bila dia Islam, pada tu pergi perang Uhud. Ni Madinah. Perang Uhud, dia mati syahid. Dia pesan, kalau dia mati, kalau dia apa-apa harta dia boleh ke Nabi, dia nak pergi ke Nabi. Terbunuhlah di situ. Dan harta ni terdiri daripada apa dia? 7 kebun. Imam Nawawi pun sebut, Hafiz Ibn Hajar pun sebut. Lepas pada tu ada lagi hak lain, iaitu hak faid ni, daripada harta faid dan harta fadak, hak dia boleh di Khaybar dan sebagainya. Banyaklah juga hak bolehnya. Sedangkan kalau kita kata dalam Quran dia sebut dah, semua nabi-nabi ni dia ajar lagu mana? La as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin, ataupun ala Allah. Dalam ayat-ayat yang tak serupa tu, mana aku tidak minta apa-apa upah dengan kamu untuk seruan aku. Aku ajak kamu ni tak ada minta apa-apa. Pahala aku, ganjaran aku hanya dijamin oleh Allah. Kalau kita kata ada pesaka, dia tinggal banyak pesaka ni, harta pun banyak, orang boleh kata sebenarnya itu kecek saja. Quran ni kecek tak betul, orang boleh kata gitu. Sebenarnya orang boleh tuduh Nabi SAW kata lagu tu, padahal dia duduk kumpul harta, dan harta tu boleh dipesakai oleh keturunan dia banyak, supaya orang lain-lain juga orang boleh kata lagu tu. Dia benda ni untuk nak jaga masyarakat ni penting. Kalau tidak orang boleh bahasa macam-macam lah, tuduh macam-macam, walaupun cara betul pun. Tengoklah dalam masyarakat kita pun lagu tu kan. Kalau pemimpin itu lepas jadi pemimpin besar rumahnya, macam istana kita, dengan keretanya mewah-mewah, lagu mana orang akan kata? Mungkin dia hak dia mungkin lah kita kata kan. Tapi bagi orang ni, dia boleh kata macam-macam. Jadi untuk menghapuskan hak orang kata ni, tak ada pesaka. Hak tu hak paling moleknya dari segi hikmahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi kalau Nabi ni ada pesaka, ada mungkin timbul di dalam hati sesiapa, hak mana-mana boleh terima pesaka tu, supaya orang lain lah juga, ramai juga kan manusia dalam dunia ni lagu tu, bila lah nak mati orang tua ni. Kalau timbul setara tu dalam hati siapa-siapa, maka dia akan terkutuk, dilaknat oleh Allah, tidak akan bahagia dah di sepanjang hayatnya. Allah SWT tidak nak lagu tu. Keluarga Nabi ni, anak cucu Nabi ni, isteri-isteri dia tidak nak lagu tu. Dengan sebab tu dia potong terus, tak ada pesaka. Kalau tidak boleh jadi, orang ni nak ada terfikir telitah kau. Mana kalau telitah tak boleh, tak payah telitah lah, muka tak boleh. Gitu. Dengan sebab itulah tak ada pesaka. Hak adanya apa dia? Iaitu pemerintah, seperti masa Nabi, dia sebagai pemerintah, dia bagi apa-apa keperluan keluarga dia. Bila Abu Bakar naik, Abu Bakar pula bagi keperluan isteri-isteri dia. Bila Umar naik, lagu itulah seterusnya. Tetapi tidak khusus dah jadi untuk keluarga Nabi saja. Hak orang-orang lain pun boleh juga. Orang tak boleh kata kalau lagu tu. Ini dia di antara hikmat bakpa yang Allah SWT tidak bui Nabi ni meninggalkan pesaka. Itulah di antara hikmat dia. Yang ketiganya dari segi hikmah, kan Nabi ni kan, bini dia tu tak boleh nikah lepas pada dia mati. Hak tak boleh nikah ni kira-kira hak ada lagi. Tak boleh nikah, tu lelaki tu ada. Tak boleh nikah. Nabi SAW ni walaupun dia mati, tetapi dia dalam keadaan hidup dengan satu keadaan hidup yang tidak serupa dengan orang lain. Itu salah satu sebab mengikut ulama kata bapa bini dia tak boleh terima pesaka, anak dia tak boleh terima pesaka. Hak terima pesaka ni orang hak mati. Orang mati syahid, Tuhan kata bal ahya, hidup. Dah kalau hidup nak terima pesaka lagu mana?
Tetapi orang hak mati syahid, kalau orang lain, lagu lain cerita dia. Hak Nabi ni dia lebih lagi daripada tu. Dengan sebab itu orang mati syahid, kalau mati syahid bini dia boleh nikah. Tapi Nabi ni tak boleh. Apa tak boleh nikah? Dapat apa ya? Dari segi kaedahnya, lepas pada dia mati, wafat, sahabat-sahabat ni jadi pemerintah duduk bagi semacam. Itu sebagai orang yang duduk dalam edah seseolahnya. Isteri-isteri dia. Sepanjang masa dalam edah. Bila dia dalam edah, lagu mana orang nak menikah? Orang dalam edah tu kan kena bagi perbelanjaan dia. Dibagi oleh pihak siapa? Oleh pihak pemerintah lah. Oleh pihak hak asal tu. Kalau asalnya hak Nabi, memang harta tu hak Nabi, tapi sekadar untuk keperluan dia, bukan nak jadi milik, tak boleh. Itu beberapa hikmat lah kita tengok. Apa ya tak boleh apa ni, pusaka Nabi ni tak boleh diterima. Tak ada pusaka. Itu yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga, hak sebut tadi dalam setengah-setengah riwayat seperti di sini dia sebut, maka Fatimah terkilat dengan Abu Bakar. Bila Abu Bakar kata la nura ma tarakna sadaqah, maka Fatimah terkilat. Fawajadat Fatimah ala Abi Bakar. Fatimah terkilat dengan Abu Bakar. Dalam riwayat Yunus dalam Bukhari fi fardil khumus, dalam bab wajiban ataupun bahagian khumus, dia sebut gini, faghadibat Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka marahlah Fatimah binti Rasulillah. Marah. Hak ni wajadat ini lebih kurang marah lah. Terkilan kau, terkedup hati kau, gitulah maksudnya. Jadi hak ni Maulana Taqi Uthmani dia petik. Dia kata qala syaikhu masyayikhina Al-Ganguhi rahimahullahu ta'ala fi Lami'id Darari, dalam kitab Lami'id Darari syarah Bukhari, dia kata hadza dhannun min ar-rawi haitsu istanbata min adami takallumiha iyyahu annaha ghadibat alaihi. Ini adalah zan perawi, kata dia, sangkaan perawi, di mana dia telah membuat kesimpulan bila Fatimah tak kecek dengan Abu Bakar, maknanya Fatimah ni marah. Fatimah ni marah. Padahal orang tidak kecek dengan seseorang itu tidak berarti marah. Tak kecek di sini seperti kita kata dah tadi, dah muka selesai dah, nak kecek apa? Dia faham dah. Sebelum pada ni dia tak faham. Cuma orang Syiah dia tak boleh terima. Macam mana Fatimah tak faham? Fatimah ni ibu segala iman. Jadi ilmu tu ada belaka pada dia. Kita tidak percaya gitu. Fatimah pun dia boleh tidak tahu. Abu Bakar, selebih-lebih Abu Bakar tu ada hadis dia tidak tahu. Ibnul Qayyim buat dalam kitab dia I'lamul Muwaqqi'in tu, ni hadis-hadis Abu Bakar tak tahu, kata dia. Ni senarai. Ni hadis-hadis Umar tak tahu. Padahal setara mana ilmu dia? Ada. Dia senarai. Ni hadis Uthman tak tahu. Ni hadis-hadis Ali tak tahu. Ada bagi kita, tak ada masalah kalau Fatimah tak tahu pun. Lepas pada tu dia tahulah bila Abu Bakar wayak. Orang Syiah tak boleh terima Fatimah ni tak tahu. Itu masalah dia tu. Lepas tu Taqi Uthmani bahas, dia kata tambahan ini sebenarnya tidak tersebut dalam banyak riwayat. Abu Daud mengemukakan hadis ini melalui tariq Uqail, Shu'aib bin Hamzah, Saleh dan Saleh, anak murid Zuhri belaka. Semua mereka meriwayatkan daripada Zuhri, tetapi tidak ada menyebutkan tambahan saat ni. Marah kau, kedua hati kau, kecil hati kau, tak ada. Tak ada. Begitu juga Bukhari dalam Faraid, tak ada tambahan. Baihaqi mengemukakan hadis ini dalam bentuk yang kita nampak bahawa hak ni termasuk di dalam mudraj, hadis mudraj orang panggil, selitan ataupun tambahan perawi. Dia kata wa akhrajahu al-Baihaqi bima yadullu ala an hadhihi ziyadah mudrajah min ar-rawi. Ini adalah hadis mudraj. Hadis mudraj ni hak ni bukan hak Aisyah kata. Ni hadis ni diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah tak kata Fatimah ni marah.
Kalau Aisyah kata pun boleh jadi, kita boleh kata Aisyah fikir bila dia tidak kecek tu dia marah. Boleh jadi. Hak sebenarnya siapa dia tahu? Hak sebenarnya tanya tuan dia lah. Kalau tuan dia selagi tuan dia tak raya, aku marah, siapa dia nak tahu? Ini fikiran masing-masing. Kalau kata Aisyah sendiri pun boleh jadi dia tafsiran dia. Tapi ini bukan tafsiran Aisyah. Tafsiran orang lain, hak bawah dia lagi. Ni cara kita nak faham hadis ni, dia kena perhati lagu tu. Dia kata walaysa min kalami Aisyah. Ini bukan kalam Aisyah. Kalau kalam Aisyah baru kita boleh kata hadis. Walafzuhu fi qasmil fai, dalam bab pembahagian harta fai dalam Sunan Baihaqi gini. Qala, perawi kata, faghadibat Fatimah radhiyallahu anha fahajarathu falam tukallimhu hatta mata wa hadha sarihun fi idrajihi min ar-rawi. Itu dia. Qala, bukan qalat. Orang mengaji bahasa Arab faham lalu. Qala, dia berkata, dia tu siapa? Dia tu catat tu sini. Kalau Aisyah qalat, kalau Fatimah pun qalat. Ni Fatimah tak kata aku marah, dia marah. Dia ni mana orang lain cerita tentang dia. Orang lain tu siapa? Nak kata Aisyah? Tidak. Kalau Aisyah kena kata qalat, ni dia kata qala. Maknanya orang lain bawah daripada Aisyah. Hak kata marah, lepas tu dia tinggalkan Abu Bakar, tak kecek dengan Abu Bakar sampai mati, itu tak ada. Hak ni qala, di bawah hak qala. Menunjukkan salah seorang perawi hak bawah tu ada sebut. Ini orang panggil hadis mudraj. Hadis mudraj ni hak tambah tu sebenarnya bukan hadis. Bukan tu asal hak cerita, dak. Orang lain. Asal lagi dia kata fahajaratu falam tukallimhu hatta tuwfiya, dalam Muslim ni. Dia pun tinggal Abu Bakar dengan tidak kecek sampai mati, dia tidak kecek. Ini juga mudraj minar rawi, kata dia. Bukan kalam Aisyah sebagaimana ditunjuki oleh lafaz qala di awalnya. Apa tu dia sebut? Fadilatu Maulana Al-Syekh Muhammad Nafi' hafizahullah. Ada lagi. Pengarang ni ada lagi. Dalam kitabnya yang sangat bernilai, Ruhama Ubainahum, dia sebut bil lughatil urdiyah, dalam bahasa Urdu. Kitab ni alhamdulillah ana pun ada. Pak jilid kitab. Dia kata Maulana Muhammad Nafi' dia ada buat kajian tahun ni. Dalam kitab dia Ruhama Ubainahum, dia ada sebut gini, kata dia. Kisah Fatimah ni pergi jumpa dengan Abu Bakar. Kalau kita perhati dalam riwayat ada berapa? 36 saluran riwayat. 36 jalan riwayat sana. 11 tarik daripadanya diriwayatkan bukan daripada Zuhri. Cerita ni hak Fatimah pergi jumpa dengan Abu Bakar riwayat nak minta saka ke apa ni, 11 daripadanya bukan melalui Zuhri. Hak ni hak dalam Muslim ni Zuhri ni, ada perawi dia Zuhri bawa tu. Tak ada dalam mana-mana riwayat pun hak ni hak tak ada Zuhri ni sebut sikit abuk pun Fatimah ni marah. Kisahnya Abu Bakar, bila Abu Bakar tu sebut hadis tu dia marah, tak ada. Ataupun dia tinggalkan Abu Bakar dalam keadaan tak kecek, tak ada. 25 tarik yang lain pula semuanya madarnya adalah Zuhri. 25 tarik yang lain sapa kepada Zuhri belakang. Ini mengikut kajian dia. Tetapi 9 daripada 25 tu tak ada hak sebut marah ke tinggal Abu Bakar tak sekecek dengan Abu Bakar, tak ada. Hanya hak ada sebut marah ni daripada riwayat Zuhri saja, iaitu 16 tarik. Semuanya sampai kepada Zuhri. Situ je punca dia. Mengikut kajian dia sampai kepada Zuhri belakang. Tapi bukan semua perawi-perawi daripada Zuhri tu ada sebut belakang, tak juga. Kalau dikaji, diselidik, kata dia, kisah marah dan tak kecek dengan Abu Bakar ini adalah sesuatu yang mudrajah dalam hadis, sesuatu yang diselit ataupun ditambahkan di dalam hadis oleh Zuhri. Itu dia Maulana Muhammad Nafi', dia kata lah, dia ni sini ni yang kata tambah ni, kata marah, kata kecek sama Zuhri punya kerja. Zuhri ni orang besar.
Orang besar. Tapi orang besar pun dia ada kelemahan dia. Amalan ni kita tak ajar sebut lagi ni. Tak apa, pasal ada dalam kitab ni. Sebelum pada ni anda ingat dah nak sebut, tapi biar dulu. Rupanya ada sini. Tak apa, ada sebut. Cerita Zuhri. Cerita Zuhri. Memang ulama maklum, di kalangan ulama maklum tabiat Zuhri ni. Kadang-kadang dia melakukan idraj dalam hadis hak daripada fikiran dia sendiri, pendapat dia. Jadi dia tidak kata saya kata, orang ni kata kau tak. Jadi sehingga orang keliru, kamak kau hadis kau tu, ataupun Aisyah kau kata, orang ni kau kata. Padahal sebenarnya waktu fikiran dia. Dia kata rubbama adraja fil hadis syai'an min ra'yihi. Wa yaqulu al-hafiz fi an-nukat ala ibn Salah, dalam nukat syarah kepada muqaddimah Ibn Salah, Hafiz Ibn Hajar kata, dia katakan Zuhri ni dia banyak kali, sering kali mentafsirkan hadis-hadis. Dia tafsir hadis tu, dalam hadis tu tafsiran dia tu masuk sekali, boleh mengelirukan. Wa rubbama asqata adat at-tafsir. Kadang-kadang dia menggugurkan, dia tak bubuh tafsiran tu, ayat tafsir ai ka, yakni ka, ani ka, saya bermaksud tak. Sehingga orang-orang yang sezaman dengan dia, orang-orang besar seperti dia juga, termasuklah anak-anak murid dia seperti Salih bin Kaisan, anak murid besar dia yang lebih tua lagi daripada dia. Salih marah dia, apa lagu ni, kata dia. Tapi di sini tak ada sebut cerita Salih. Tak apalah. Di sini orang-orang hak setaraf dengan dia. Dia kata ke dia, ifsil kalamak min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu bezakan sikit, dia suku kat kalam Nabi tu dengan kalammu. Capur lagu tu. Hafiz Ibn Hajar kemukakan beberapa contoh daripada idrajat Zuhri, hak Zuhri buat kerja. Beberapa contoh. Khatib Baghdadi dalam kitab dia Al-Faqih wal Mutafaqih meriwayatkan daripada Laith, dia kata Rabi'ah Ar-Ra'i, iaitu guru kepada Imam Malik, berkata kepada Ibnu Syihab, ya Aba Bakar, itu kunyah dia, kunyah Ibnu Syihab Zuhri, bila engkau cerita pendapatmu, fa akhbirhum annahu ra'yuk, wayak orang lah, itu pendapatmu. Wa idza haddathta an-nas bi syai'in min as-sunnah fa akhbirhum annahu sunnah. Kalau wayak sunnah, wayaklah ini sunnah. Sehingga mereka tidak sangka, mereka tidak menyangka ini adalah pendapatmu. Mana tengok, orang-orang hak sezaman dengan dia tu maklum cara dia tu, tabiat dia. Jelaslah hak ni adalah sesuatu yang dimasukkan oleh Zuhri. Boleh jadi ini kerana berdasarkan sangkaan dia. Dia ingat bila tak kecek ni mana marahlah. Itu fikiran dia. Kalau fikiran dia, itu tak boleh jadi hujah. Orang tak buat hujah hak tu. Fikiran perawi dia tu siapa? Bukannya sahabat. Kalau sahabat pun fikiran dia, tidak semesti kita mesti pegang hak dia. Kalau orang lain ada beza dengan hak dia, tak mesti. Ini bukan sahabat Zuhri. Ataupun boleh jadi hak ni hak dia sebut marah gitu gini ni, hak dia dengar daripada orang lain, hak sebut ke dia, bukan pendapat dia. Kalau hak orang lain, dia kena royak. Siapa dia royak lagu tu? Siapa dia? Kalau tidak, orang panggil riwayat mursal. Riwayat mursal dhaif juga. Itu sebab kita kata dalam kitab-kitab besar ni pun macam ni, hadis itu dari segi sanadnya sahih, tapi dari segi isinya sebahagiannya tidak sahih. Ini dhaif ni lagu ni. Sebab apa? Mudraj. Cuba baca dalam kitab usul hadis, kalau mudraj ni dhaif ke sahih. Hak bahagian tu tidak sahih. Ni bahagian hak tambah. Kalau hak orang lain royak, dia kena royak. Siapa dia royak ke dia? Kalau dia tidak royak, bermakna ini mursal. Riwayat mursal dhaif. Lepas tu kita kena tahu pula kedudukan mursalah ataupun marasil Zuhri ni setara mana di kalangan ulama hadis. Dia kata, wa inna marasil az-Zuhri laysat qawiyatan 'inda al-muhaddithin. Marasil Zuhri tak kuat mengikut ulama hadis. Ahmad bin Sinan berkata, Yahya bin Sa'id berpendapat irsal Zuhri dan Qatadah laysa bi syai', tak ada rega. Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata lagi, kalau Qatadah meriwayatkan sesuatu hadis secara mursal, begitu juga Zuhri laysa bi syai', tak terpakai, kata dia.
Wa yaqul, dan Yahya bin Sa'id berkata, huwa bimanzilatir rih, serupa angin. Jadi marasil Zuhri ni serupa angin. Angin boleh pegang? Tak boleh pegang. Hadis kalau kita nak pakai orang boleh pegang, itu sunnah. Kalau tidak hadis, hadis boleh kata sunnah, orang tak kata dhaif. Hak dhaif hadis. Itu beza tu. Wa yaqul, dan dia kata, haula qaumun huffaz, haula qaumun huffaz kanu idza sami'u syai'an laqu. Ni puak-puak hafiz hadis ini, mereka ni kalau dengar sesuatu dia akan buat komentar dia sendiri. Termasuklah Zuhri. Tengok dalam kitab lain pula, Suyuti dalam Tadribur Rawi berkata, marasiluz Zuhri qala Ibn Ma'in wa Yahya bin Sa'id al-Qattan laysa bi syai', tak terpakai. Wa kadza qala Syafi'i, Imam Syafi'i pun kata lagu tu. Tahu. Imam Syafi'i pun tahu tabiat dia. Baihaqi meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id al-Qattan, dia kata mursal Zuhri syarrun min mursali ghairi, lebih teruk, lebih buruk lagi daripada mursal orang-orang lain. Kalau marasil Imam Malik tak apa, dalam muwatta' dia semua ulama akad tangan. Ni Zuhri lain. Kadang-kadang dia tu boleh nak sebut nama orang. Kalau dia fikir dia boleh sebut nama orang, dia akan sebut. Sebab yang dia tinggal tu, kadang-kadang ini mengikut pendapat Yahya bin Sa'id al-Qattan, buatan dia berasa tak sedap nak sebut nama orang. Maknanya orang tu orang tak kuat, kalau dia sebut jadi dhaif. Mana tak sedap juga ni. Itu dia. Lepas tu hak ni hak mursal Zuhri ni bercanggah pula dengan hadis hak lain. Kita kena tengok juga hadis lain. Jangan segala hak dalam Muslim tu pejam mata dah, tak tengok dah hak lain. Tak boleh lagu tu. Kalau ada dalam Bukhari, tak tengok, tak ada perincian dah. Misalnya dalam Muslim, tak boleh lagu tu. Orang yang mengaji hadis betul tidak lagu tu caranya. Misalnya bercanggah dengan beberapa banyak riwayat. Di antaranya yang pertama, dia sebut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui tariq Abi Tufail radhiyallahu anhu. Dia kata Fatimah hatta orang pada Abu Bakar. Dia kata kepada dia, hatta orang suruh ayat kepada Abu Bakar, mu kau terima pesaka Rasulullah, kau ada beranak dia. Keras juga tu. Abu Bakar kata, anak-anak dia. Qalat, Fatimah pun kata, kalau lagu tu mana bahagia Rasulullah? Abu Bakar pun kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah apabila memberi makanan kepada seseorang Nabi, lepas pada tu dia ambil nyawa Nabi itu, dia berikan kuasa untuk memberi makan kepada ahli keluarga dia, orang yang mengambil alih tempatnya selepasnya. Ja'alaha lilladhi yaqumu min ba'dih fara'aitu an aruddahu 'ala al-muslimin, kata Abu Bakar. Jadi aku fikir hak ni kena kembali kepada orang Islam. Qalat, Fatimah kata, fa anta wa ma sami'tahu, kalau lagu tu terpulanglah kepada engkau dengan apa yang kau dengar daripada Nabi. Tak apalah. Mana ada sebut marah, terkeduh hati. Bahkan dia kata kalau lagu tu dah kamu ada dengar Nabi ada kata gitu, tak apalah. Gitu. Dalam Abu Dawud. Abu Dawud tidak komen hadis ini. Tetapi di dalam Talkhis Sunan Abi Dawud oleh Munziri, dia ada sebut di dalam sanad hadis ini ada seorang nama Walid. Walaupun Muslim ada juga mengambil riwayat daripada dia, tapi wafihi maqal. Ulama pertikaikan dia. Qultu, kata Maulana Taqi Uthmani, tapi Imam Ahmad mengatakan dia thiqah. Abu Dawud, Ibnu Ma'in, Ijli, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan lain-lain. Imam Bukhari juga ambil juga riwayat daripada dia, tapi bukan dalam Sahih Bukhari, dalam Al-Adabul Mufrad. Tapi tak ada orang yang menyebutkan, mengatakan dhaif kecuali Uqaili. Bahkan Ibnu Hibban masukkan dia dalam thiqat, dan dalam kitab Du'afa dia pun masuk juga. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari sebutkan juga hadis ini. Dia tidak komen apa-apa sanad dia.
Cuma yang Hafiz Ibn Hajar bantah. Dia kata kenapa Abu Bakar kata lagu tu ya? Hak tu dia tak boleh terima hadis ni, Hafiz Ibn Hajar. Iaitu, kamu kah yang terima pesaka Rasulullah, kau anak-beranak dia, ahli keluarga dia. Abu Bakar kata ahli keluarga dia. Apa Abu Bakar kata? Setelah dia tahu Nabi ni tak ada terima pesaka, apa yang anak-beranak dia boleh terima pesaka pula? Tetapi orang jawab pula, ulama lain kata, ini andai kata Abu Bakar kecek ni hak biasa je, mengikut kaedah biasanya, anak bina lah hak terima, bukan aku. Tapi masalahnya ada perkara lain pula yang menghalang. Gitu, bukan dia kata anak-anak Nabi tu memang ada terima pesaka. Hafiz Ibn Hajar dia muskil sini sebab bercanggah dengan hadis sahih. Dan muka hadis sahih kata Nabi dia tak ada terima pesaka. Apa dia kata anak-anak dia nak terima pesaka? Apa kata lagu tu ya? Tak boleh kata lagu tu lah, menimbulkan kekeliruan pula. Orang akan kata ni Abu Bakar Timur, anak-anak dia saja dia tak sewi lah pula. Sedangkan ulama lain kata bukan gitu maksud Abu Bakar. Kalau nak kira kaedah biasa gitulah. Tapi masalahnya ada perkara lain. Tak apalah. Dah banyak lagi dia sebut di sini. Apa ni? Rasa kita tak ada ni. Sebut di sini dari segi rujukan tu. Rujukan tu bahawa Fatimah dalam riwayat-riwayat yang lain tak ada marah. Banyak dia sebut di sini. Dan itu perkara ketiga perkara keempat, kita sudah sebut dah tadi, masalah hibah, pemberian harta fadat. Perkara yang kelima iaitu dia Sayyidina Ali semayang jenazah Fatimah. Mana tak royak kau kan, tengah malam dia pun pergi ke bumi. Yalah kalau gitu. Banyak perkara ni dalam riwayat ni. Banyak perkara. Kalau kita perhati di sini, walam yu'dhin biha Abu Bakrin. Dia tak royak pun kepada Abu Bakar. Ali ni tak royak pada Abu Bakar Fatimah ni mati. Dia semayang sendiri. Lepas tu dia boleh jadilah kira-kiranya dengan anak-anak dia dekat-dekat tu pergi tadai gitu. Ini nampaknya macam musuh benar ni. Ada pula tambah pula, siap tambah pula. Fatimah wasiat jangan royak Abu Bakar. Marah gitu mah. Orang royak hadis ayah dia marah gitu mah. Tapi kalau kita tengok riwayat ni nampak dekat je nampak. Orang boleh ambil kesempatan daripada riwayat-riwayat lagu ni kalau kita tidak jelas molek kedudukannya setara mana. Kedudukannya setara. Masalah tak royak kepada Abu Bakar, tak boleh terima tu. Sebab apa? Sebabnya Sayyidina Ali tak royak kepada Abu Bakar. Ini semua ni mudraj minar rawi, waham perawi belakang. Nak royak ke dia dah tahu dah. Gagal belakang royak ke dia dah tahu dah. Kita tahu mana dia tahu. Boleh jadi dia tak tahu. Orang tino mati. Soleh. Sebabnya semua dalam kitab mana pun, kitab ahli sunnah kau, kitab syiah kau royak belakang. Asma binti Umais pada masa tu bini kepada Sayyidina Abu Bakar. Lepas pada Sayyidina Abu Bakar mati, kemudian jadi bini pada Sayyidina Ali pula. Dia ni duduk cara sama kepada Fatimah masa duduk sakit. Fatimah ni lepas pada Nabi SAW wafat, dia sakit 6 bulan lepas pada tu dia pun mati lepas pada tu. Dalam masa dia sakit tu, siapa dia orang cara dia? Semua terima. Dalam kitab mana pun tengok Asma binti Umais. Siapa dia? Asma binti Umais, bini Sayyidina Abu Bakar, yang memandikan, menguruskan jenazah Fatimah. Siapa dia? Asma binti Umais tu. Takkan Abu Bakar tak tahu bini dia ke mana? Tak
Takkan dia pergi tanpa izin Abu Bakar? Bukan sepuluh orang tak reti agama sampai lon ni. Nak pergi ikut tak ayat ketuk lelaki. Kita tak boleh fikir lagu tu. Ni bini Sayyidina Abu Bakar. Lepas pada Sayyidina Abu Bakar lebihnya Sayyidina Ali pun pilih dia. Mana orang lebih ni? Bukan jenis orang tak pakar. Dah bini ni pergi siang malam pergi. Mana Sayyidina Abu Bakar rapat benar tu, mesra tu. Kalau dia musuh, tak ada lagu tu. Ni suruh bini gicang. Apa bini je mandi? Macam mana Abu Bakar boleh tak tahu? Kalau tak ayak, dah mungkin dia tahu dah. Ayak bagi dia. Tak perlu ayak khusus. Anak-anak dekat ni, tak payah kak. Pakai telefon pada dah. Tak payah telefon, tak apa anak-anak ayak atas ayak. Kalau awak dekat sangat lagu tu lah keadaannya. Dia pergi faham, tak ayak ni mata beci. Ini pahaman dia. Orang yang otak dia tak betul, dia ada buruk sangka kepada sahabat. Kalau orang yang otak dia molek, akidah dia molek, dia tidak akan lagu tu. Ni ada benda tak kena. Lepas tu dia mari riwayat banyak lah sini, menunjukkan Asma binti Umais dia pergi duk cara pada Fatimah. Lepas pada tu tak tahu mana Sayyidina Abu Bakar sendiri jadi tu imam. Cuma dalam riwayat ni dia tidak ayat kepada Abu Bakar dan Ali semaya. Ali semaya. Apa kalau Abu Bakar jadi tu imam, Ali tak semaya kau? Abu Bakar jadi tu imam. Ada dalam riwayat lain, tapi bukan dalam riwayat ni. Tu masalahnya. Orang-orang yang tidak mengaji tu dia kata tengok dalam Muslim tak ayat pada Abu Bakar, Ali semaya seorang. Takkan Ali semaya seorang? Takkan dia semaya seorang? Kalau ada pun kata Ali semaya, lepas tu orang lain tak ada, seorang dia. Tak pernah sabah tu. Lepas tu dia mari riwayat hak yang menguruskan jenazah apa ni, Fatimah ke apa tu. Sebab itulah dalam kitab ni dia sebut Ali pun semaya jenazah Fatimah. Qad arafta, engkau sudah pun tahu, anna hadha kullahu laysa min kalami Aisyah. Ini bukan cerita Aisyah ni. Wa innama huwa idrajun min az-Zuhri. Cerita Zuhri lagu ni. Sebab itulah boleh ke Maulana Tamanna Imadi di Pakistan tu, seorang ulama alim besar juga dia tu, Zuhri ni Syiah ni kata dia. Kita tak kata begitu. Cuma dia keliru. Tapi dia kata dah. Kena beringat sikit. Kalau Zuhri ni tengok boleh. Cuba perhati boleh. Kata dia ada buah-buah tu, kata dia. Memanglah kita perhati sungguh. Ada banyaklah kalau nak sebut bukti dia. Wa qad arsalahu. Zuhri menyebutkan secara mursal riwayat ini dan bercanggah pula dengan riwayat mursal hak lain. Antara lain hak mursal lain, riwayat Baihaqi dalam Janaiz daripada Mujalid, daripada Sya'bi. Dia kata Fatimah bila mati, Ali kebumikannya pada waktu malam, dan Ali pegang bahu Abu Bakar, pegang bahu Abu Bakar As-Siddiq, faqaddamahu, yakni fi salati alaiha. Ali pesuruh Abu Bakar pergi depan jadi tu imam. Mursal Zuhri kalau nak banding dengan mursal Sya'bi mana kuat? Mengikut ulama hadis, mursal Sya'bi kuat. Ada sama-sama mursal. Hak Zuhri mursal, hak Sya'bi pun bukan sahabat, riwayat secara mursal juga. Tapi mana kuat mengikut ulama hadis? Semua ulama kata marasilu Sya'bi aqwa min marasili Zuhri, lebih kuat. Sepatutnya kita pakai hak tu. Di sini dia sebut hak munasabah pun dah Sayyidina Abu Bakar dia khalifah, apa dia akan dipencilkan? Tak munasabah tu. Ini menunjukkan sahabat-sahabat ni balah kan harta benda lagu ni tak sesuai. Bukan pasal tu sahabat ni, bukan lagu tu. Orang kemudian boleh lah. Semua juga kita duduk fikir sahabat ni duduk berebut kuasa macam orang zaman kemudian. Oh, boleh lah orang kemudian. Sahabat tak boleh fikir lagu tu. Kita yang jadi masalah. Kita yang akan kena uji je. Tu baiklah buat lagu tu. Lambat banget, tak banyak kali jemaah, kena kita. Ada orang kritik Abu Hurairah ni bankrupt kata. Tak lama kerajaan Malaysia istihad dia bankrupt. Ada orang besar tak payah rakyat nama.
Benci gitu semua kau sahabat. Apalah lagu kerajaan Malaysia. Istiar background dia masuk dalam surat khabar dia. Baru tahu. Sebab tu kita kata tak ada banyak kali jemaah. Ni Abu Bakar. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, riwayat Hammad daripada Ibrahim An-Nakhai, dia kata Abu Bakar semaya jenazah Fatimah, dia takbir 4 kali. Ada banyaklah ni ramai di sini. Jadi oleh kerana masa kita pun tidak mengizinkan, sebenarnya ada beberapa mana ni sorok masalah sikit nebal yang ni sebenarnya. Jadi kita berhenti sekat tu. InsyaAllah akan sambung lagi beberapa perkara. Wallahu a'lam.